Okey, terima kasih Wan untuk cerita pagi perleh. Sabar jangan terjun kolam terlebih dahulu. Kerana apa? Hari ini saya dan juga Sonic ditemani dengan tetamu yang cukup istimewa yang akan bercerita mengenai sambutan Hari Kebangsaan ke-66. Saya perkenalkan terlebih dahulu bersama dengan kita Yang Berhormat Teo Nii Ching, Timbalan Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Ya Allah, cantik bergaya, berbaju kurung. Ini yang pastinya terus saja menceriakan semua penonton Selamat Pagi Malaysia. Ya. Dan hari ini YB, kita ada perkongsian yang pastinya akan mengembirakan semuanya. Wow. Semua rakyat Malaysia teruja dengan perkongsian kita pada hari ini, Syafiqah, kan? Ya, betul. Ini berkaitan dengan pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2023. Sedikit perinciannya, YB. YB. Okey, terima kasih. Selamat pagi dan juga selamat pagi kepada semua penonton-penonton. Selamat pagi Malaysia. Ya. Kami pada hari Ahad yang akan datang ini, kami akan buat satu pelancaran untuklah Bulan Kebangsaan dan jugalah Kibar Jalur Gemilang pada di Ipoh. Kali ini kami buat di Ipoh. Jadi saya nak jemputlah semua penduduk-penduduk sekitar Ipoh datanglah ke bulatan Sultan Ajlan Shah untuklah menyertai program kita pada pagi itu. Jadi hari itu kamilah memang akanlah buat untuk tahun ini sambutan Bulan Kebangsaan dan juga Hari Merdeka, Hari Malaysia. Kami telah lancarkan logo dan juga tema pada bulan Mei. Jadi hari Ahad yang akan datang ini, apa yang kami buat ialah kami akan lancarkan Bulan Kebangsaan dan juga Kibar Jalur Gemilang di Ipoh pada 6.30 pagi. Jadi datanglah awal-awal. Oh, 6.30 pagi 6 pagi subuh tu datang. Okey, baik. Jadi apabila kita bercakap tentang 16 Julai ni, saya percaya banyak aktiviti-aktiviti dan juga sambutannya yang akan memenuhi ruangan di lokasi tersebut nanti. Mungkin YB boleh ceritakan kepada kami, kongsikanlah kepada semua. Boleh. Pelancaran kita pada hari itu akanlah dirasmikan olehlah Timbalan Perdana Menteri kedua, Datuk Seri Fadilah Yusof. Dan jugalah Yang Amat Berhormat MB Perak juga akan hadir. Bersama jugalah denganlah Menteri Komunikasi dan Digital, YB Fahmi juga akan turut hadir. Jadi semua sila datanglah join kami. Dan untuk hari itu, kenapa kita start pada 6.30? Kerana hari itu kami akan ada satu program yang cukup istimewa. Kita panggil Langkah 6,600. Oh. Yes. 600. 6,600. Jadi kita ada satu fun run yang sepanjang 4.8 km untuklah kategori terbuka dan juga ada fun walk yang sepanjang 1.2 km. Itu memang adalah untuk warga emas, kanak-kanak dan juga golongan OKU. Jadi saya nak jemput semua datang kerana VVIP kami, VIP yang akan hadir pada hari itu juga akan turut hadir untuklah program tersebut. Jadi yang berminat silalah daftar secepat mungkin. Bolehlah dapat t-shirt percuma. Oh, t-shirt percuma. Saya nak pergilah, saya boleh lah. Seawal pagi 6.30 pagi. Awak yang akan 660 InsyaAllah, kan? Syafiqah pun sama. Ayah boleh. jom. Tapi macam kita ni dekat, bolehlah sampai ke Ipoh. Tapi untuk negeri-negeri lain, bagaimana nak merasai meriahnya sebenarnya sambutan kemerdekaan kali ini? Memang pada hari Ahad ini kami juga akanlah buat satu pelepasan untuk konvoi kami. Wow. Kepada Merdeka juga akanlah buat pelepasan pada hari Ahad ini. Jadi konvoi pada tahun ini akanlah melibatkan 66 kenderaan peserta di setiap checkpoint. Di setiap checkpoint supaya program ini adalah bersifat untuklah penyerahan jalur gemilang. Jadi kita nak bawalah semangat ataupun kegembiraan kepada semua negeri-negeri supaya semua rakyat pun rasa excited. Jadi saya pun nak jemput semua untuklah turut hadir. Selain daripada itu, di peringkat negeri kami juga adalah program yang dianjurkan oleh Jabatan Penerangan Malaysia iaitu Anugerah Semarak Jalur Gemilang, di mana kita jemputlah individu, komuniti, NGO, persatuan untuklah guna jalur gemilang untuk hiaskan tempat masing-masing, sama ada rumah sendiri, penjabat ataupun tempat awam. Hiaskan tempat kita cantik-cantik supaya boleh dapat hadiah daripada Japet. Nanti kita kena hias ni juga. Betul, tak ada jalur gemilang lagi di sini. Keretanya semuanya. Kita pakai pin juga kat sini. Jalur gemilang. Okey, 6,600 langkah kalau kita lihat, itu merupakan perjalanan untuk kita mencapai ke satu perpaduan di Malaysia ini. Jadi signifikan sebenarnya sambutan ataupun program sebegini menjelang ke
sambutan Hari Kemerdekaan, YB? Saya rasa pertama, kami nak nampak bahawa semua lapisan masyarakat sertai program untuk sambutan Hari Kebangsaan. Hari Merdeka dan juga Hari Malaysia. Kerana saya rasa kami sudah 66 tahun. Jadi kami nak nampak bahawa semua lapisan masyarakat sertailah dalam program ini semua turun untuk menunjukkan patriotik kita kepada negara kita. Dan selain daripada itu, memang ini adalah program yang sihat. Kita nak juga promote lah lifestyle yang sihat. Dan tema untuk tahun ini memang adalah Malaysia Madani, tekak perpaduan, penuhi harapan. Dan kita perlu ada semangat perpaduan ini untuklah penuhi apa-apa harapan yang kita ada untuklah negara tercinta kita. Wow, sangat bersemangat kita mendengar YB kita ya pada hari ini. Okey, baik. Apabila kita bercakap tentang tema untuk sambutan Hari Kebangsaan 2023 dan akan dilancarkan bulan kebangsaan. Saya percaya sebelum kita melangkah ke angka 31 tersebut, pastinya pelbagai program pengisian penuh untuk semua negeri. YB, mungkin kita boleh kongsikan bagaimana mereka nak mengetahui lah tentang info-infonya. Okey, memang kita ada banyak aktiviti selain daripada aktiviti yang saya sudah sebut tadi, sepertilah konvoi kita, sepertilah Anugerah Semarak Jalur Gemilang. Kami juga ada, kami telah sediakan portal untuklah tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk nyertai ataupun tahu lebih banyak detail tentang program kita. Silalah pergi ke www.merdeka360.my. Bukan sahaja pergi ke laman web kita, tetapi pergi ke Facebook, pergi ke Twitter, TikTok, semua ada. Merdeka 360. Bila kita menyentuh mengenai perpaduan ini, bagaimana sebenarnya kita sebagai rakyat Malaysia dalam keluarga madani ini boleh bersama-sama membantu pihak kerajaan khususnya untuk meningkatkan lagi semangat perpaduan di kalangan kita ini? Saya rasa kepelbagaian adalah satu keunikan Malaysia. Ya. Kita memang sepatutlah rasa begitu bangga denganlah kepelbagaian dalamlah negara kita. Jadi saya harap bahawa kerana PRM pun semakin dekat dan kita tahu bahawa semasalah pilihan raya, tak kiralah pilihan raya umum ataupun PRM ataupun by election, biasanya kita tahu bahawa banyak berita palsu akan keluar. Misinformation, disinformation dan sebagainya. Jadi saya rasa pertamanya memanglah sebagailah ahli-ahli politik, kita perlu ada disiplin sikit. Janganlah menjadilah orang yang sebar berita palsu. Itu penting. Satu self reminder untuk saya juga. Tetapi jugalah untuklah semua rakan-rakan di luar. Sama ada di parti barisan yang sama ataupun tak sama. Tetapi yang penting ialah kita perlu ingat sebelum kita menjadi ahli parlimen ataupun wakil rakyat ataupun ahli politik, kami adalah warga Malaysia. Betul. Itu penting. Jadi janganlah kita buat apa-apa yang akanlah bawalah damage kepada negara tercinta kita. Dan kedua, saya rasa sebagailah rakyat Malaysia, saya juga harap bahawa semua warga Malaysia bolehlah bantu kami untuk pastikan bahawa untuk fight disinformation dan misinformation ini, berita palsu ini. Janganlah kita biarkan berita palsu dan misinformation, disinformation ini untuklah bawa permanent damage kepada hubungan di antara kaum, perpaduan kita. Yes, betul. Jadi saya rasa itu penting. Kami sudah duduk di sini bersama-sama lebih daripada 66 tahun sebenarnya. Betul. Ya, jadi saya percaya bahawa tak kira bangsa, tak kira agama, kita semua bangga sebagai warga Malaysia. Jadi kami perlulah ada semangat patriotik. Bukan sahaja sempena Hari Kemerdekaan, Hari Malaysia, Bulan Kebangsaan, tetapi tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi kami bangun sebagai seorang warga Malaysia yang cukup bangga. Jadi biarlah kita, memang kami kadang-kadang ada perbezaan dalam pandangan kita. Tetapi itu tidak sepatutnya ada apa-apa kesan negatif ataupun efek perhubungan kami sebagailah seorang warga Malaysia. Ya Allah, bayangkan kita apabila kita mendengar YB ni berbicara, saya macam terpegun YB. Dengan bahasa Melayunya, walaupun kita ni pelbagai kaum ke, tapi perpaduan ini telah pun mengeratkan kita. Dan mungkin YB boleh jelaskan juga
harapan YB kepada generasi sekarang yang kalau kita tengok pelbagai info-info yang masuk ke dalam diri mereka dan juga mungkin melalui program-program ini akan meresapkan jiwa Malaysia itu dalam diri rakyat Malaysia. Saya rasa zaman sekarang memang unik. Kerana sekarang kita adalah di era digital. Ini bermakna bahawa senang sahaja untuk kita terima apa-apa jenis maklumat melalui internet. Jadi kita sekarang nampak bahawa you rasa kagum kerana bahasa Malaysia saya okey, boleh pakai. Tetapi sebenarnya saya lagi kagum apabila kita ada generasi muda yang listen kepada K-pop, yang suka drama dari Korea ini, yang fasih bahasa Korean. Kan? Ya, betul. Ya. Kan mereka sebenarnya mungkin tak belajar bahasa Korea di sekolah. Tetapi self effort. Kerana mereka menjadi seorang peminat fans Blackpink ke BTS. Blackpink in your area. Dan ini adalah keunikan zaman sekarang. Kerana ini bukan sahaja kita perlu sendiri pergi ke luar negara. Baru kita bolehlah tengok budaya atau merasai budaya ataupun culture di negara-negara lain. Zaman digital ini memang maksudnya bahawa klik sahaja. Kita nak K-pop ke, J-pop ke, Taylor Swift ke, Coldplay ke. Dahsyat. Saya tak dapat tiket dah. Saya pun nak tanya. Tapi ini memang adalah keunikan sekarang. Jadi saya rasa sangat-sangat penting adalah apabila kita sudah menjadi so international, juga sangat-sangat penting kita ingat kita dari mana asas kita. Jadi saya rasa ini adalah satu sambutan di mana kita boleh reflect and think about sebagai warga Malaysia, bagaimana kita boleh menyumbang balik kepada pembangunan negara, bagaimana kita bolehlah menjadi seorang warga Malaysia yang akan mengharumkan nama negara kita. So I think it is very important. Kerana sekarang memang you bolehlah we have access kepada pelbagai budaya, bukan sahaja lagi di Malaysia saja, tetapi di luar. It's okay saya rasa, kerana ini adalah satu kebaikan juga, satu kemudahan yang sekarang kita ada. Tetapi yang paling penting ialah janganlah kita lupa asal usul. Asal usul satu, mengharumkan nama negara juga, tapi juga untuk kita mematabatkan bahasa Melayu itu. Bukan apa, sebab tadi YB kata kalau kita boleh belajar bahasa asing, bahasa negara lain, kenapa tidak mereka belajar bahasa kita? Jadi kita, betul. Jadi mungkin satu hari orang dari Korea, orang daripada Jepun, suatu hari mungkin mereka pun akan minat untuk belajar bahasa Malaysia kerana produk-produk sepertilah film kita, muzik kita juga bolehlah bawa negara kita ke satu peringkat yang berbeza. Jadi kita kena bangga dengan bahasa kita. Soft power. Betul. Okey, kalau pada kebiasaannya setiap tahun majlis pelancaran ini dilakukan berada di Lembah Kelang. Tapi kali ini dibawa ke Ipoh pula. Kenapa di Ipoh? Kita buat di Ipoh kerana kita rasa ini sebenarnya adalah sasaran daripada PMX kita. Yang amat berhormat Perdana Menteri, beliau rasa bahawa kebanyakan masa kita buat pelancaran di KL sahaja. Jadi dia hanya melibatkan warga-warga di Klang Valley. Jadi sebenarnya bukan untuk sambutan hari bulan kebangsaan, tetapi beliau memang ada satu pesanan kepada jemaah menteri bahawa kalau untuk program yang bersifat kebangsaan nasional peringkat persekutuan, jangan kita hanya buat di KL. Tetapi kita juga bawanya pergi ke negeri-negeri yang lain. Jadi apabila kita sebagai contohlah, apabila kita lancarkan tema dan juga logo untuklah Hari Merdeka dan juga Hari Malaysia, kami bukan sahaja buat di KL, tetapi kami serentak, kami juga buat di Sabah dan juga Sarawak. Kuching dan Kota Kinabalu. Yes, betul. Jadi untuk pelancaran yang akan datang pada hari Ahad ini, kami bawa ke Ipoh. Dan juga untuk sambutan Hari Merdeka, kali ini kami akan buat di Putrajaya. Jadi ini adalah hasrat PMX sebenarnya. Dia nak pastikan bahawa semua kementerian jangan hanya buat pelancaran
di Kuala Lumpur. Pergi ke tempat-tempat yang berbeza supaya kita bolehlah melibatkan local community. Jadi hari Ahad warga Perak datang. Beri sekali lagi ingatan kepada mereka di luar sana. Apa di antara aktiviti pada ingat 16 Julai. Apa di antara 16 Julai kita jumpa di Bulatan Sultan Ajlan Shah Ipoh. Saya jemputlah tuan-tuan dan puan-puan turut hadir kerana TPM kedua Datuk Seri Fadilah Yusof juga turut akan hadir. Dan selain daripada memanglah beliau akan memberilah ucapan, tetapi kita ada program seperti langkah 6,600. Kita juga akan buat pelepasan untuklah kepada merdeka kita, dan juga ada banyak aktiviti. Kita telah banyak melibatkan GLC kita dan jugalah syarikat-syarikat swasta. Jadi bukan sahaja ada program kita, Van Milo juga akan datang, Pizza Domino juga akan datang. Itu tadi excited kerana dapat baju t-shirt baju lomba. Ini nak Milo. boleh. Jadi silalah datang, dan juga pelbagai agensi kerajaan juga akan datang untuk buka kaunter supaya bolehlah beri perkhidmatan kepada semua peserta. Jadi betul. datang. Dan juga kita harapkan agar pelancaran bulan kebangsaan kita ni akan juga memupuk rasa kita untuk terus mengibarkan jalur gemilang. Sejajar juga dengan Hari Kebangsaan 2023. Betul. Jadi saya harap bahawa usaha bukan sahaja agensi-agensi kerajaan, bangunan-bangunan kerajaan, tetapi saya juga harap bahawa tuan-tuan dan puan-puan, rakyat warga Malaysia kita di penjabat ke, sendiri ke, bangunan swasta ke, rumah ke, kampung ke, komuniti kita, marilah kita ada satu usaha untuklah mengibarkan jalur gemilang, untuklah buat lagi seronoklah, dan juga untuklah sambutan. Betul, rasa. Jangan risau YB, nanti kita set ni memang penuh dengan gembira. Betul. Macam untuk hari raya kita perlu ada ketupat. Yes. Tahun baru Cina ialah angpau tu. Jadi untuklah bulan kebangsaan, kalau tak nampak itu jalur gemilang, saya rasa macam kosong hidup kita. Betul. Baju-baju kita pun semua baju-baju warna perak. Merah, kuning, biru, putih. Terima kasih banyak-banyak Yang Berhormati Mahathir Menteri YB Teo Nii Ching kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Jadi kita harapkan yang terbaik sebenarnya untuk program kali ini. Jadi kepada anda yang berada di kawasan Ipoh dan juga di sekitarnya, jangan lupa. Ingat hari Ahad. Ini YB dah kata jangan lupa hari Ahad ni kita exercise di sana. Syafiqah saya kita exercise 6.30 minit pagi. Boleh. Syafiqah dan Sony juga akan turut hadir. Jadi datang. Saya kalau tak nampak Sony, sia Sony. Terima kasih sekali lagi YB. Terima kasih. Thank you. YB biasa akan bagi mini love. Betul YB. Inilah mini love untuk semua. Medium punya pun okey, besar punya pun ada. Begini pun boleh. Tapi sebelum tu YB jangan lupa jangan lupa untuk mengundi Sony untuk anugerah bintang popular. Untuk top 5 alumni insya-Allah. Tahniah. InsyaAllah. Okey, kita nak berehat seketika sebab kami nak mengundi dulu. Saya nak ajar YB macam mana nak mengundi Sony. Jangan ke mana-mana.